Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Ahlan kepada Marwani Ahmad, Ummi Zayhadi, Kamiza Muhammad Amil, Nur Aini, Bunga Lawang, Zainun Abdul Rahman, kemudian Rosnani Hasbullah, Yaya Lia, Az-Zahra, Nik Roslina Karim, Saidah Abdullah, dan juga Bunga Lawang, Iza Salik, Muhammad Dita, Yaya Lia, Az-Zahra, Kak Long, serta Saidah Abdullah, dan juga semua sahabat-sahabat lain yang berada di Facebook. Di TikTok pula ahlan kepada Siti Nur Najiha dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua yang memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon je sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita dah tiba pada muka surat yang ke-39 daripada buku yang bertajuk Mahsyar, Something to Remember. Keadaan yang kita pernah lalui, alam yang kita sedang berada, dan alam yang kita bakal tempuhi. Inilah perjalanan kita dalam pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Saya nampak ramai juga yang berada di TikTok dan juga yang berada di FB. Mohon jasa baik untuk kongsi, share dan sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka kata penulis buku rahimahullah, berkenaan tentang roh, kita berada pada tajuk berkenaan tentang roh. Kata penulis, jasad manusia memerlukan roh untuk terus hidup. Dan memang begitu. Ketika mana datangnya saat kematian, roh kita bukan dimatikan. Roh kita dipisahkan daripada tubuh badan, yang mana akan dicabut dan dipisahkan daripada tubuh badan roh kita. Selagi mana adanya roh dalam tubuh badan dunia ini, selagi itulah kita bernyawa. Ketika mana ditarik, dicabut, dipisahkan roh daripada tubuh badan untuk selama-lamanya, maka pada waktu itu bererti kematian untuk jasad kita. Maka yang mana asal? Daripada sini kita faham yang asal sebenarnya adalah roh kita, bukannya jasad tubuh badan kita. Di hari akhirat kelak, kita akan ada jasad tubuh badan yang lain. Roh adalah yang asal, roh adalah kita. Adapun jasad dan tubuh badan ini adalah sementara. Sebab itu kata penulis, bila kita nak benar-benar faham tentang roh, kata penulis, roh tidak akan mati walaupun jasad seseorang manusia itu hancur. Tubuh badan kita hancur, terbakar, dipotong dan sebagainya, dimakan ulat kelak dalam kubur, maka roh tidak mati. Sebab yang asal adalah roh kita.
bukannya tubuh badan kita. Sebab itu kata penulis, roh tidak akan mati walaupun jasad seseorang manusia itu hancur, kerana roh itu bersifat kekal. Roh dia ada permulaan dia daripada alam roh, tetapi tidak lagi ada pengakhiran. Dia cuma kematian dunia kita adalah apabila berpisahnya roh daripada jasad tumpangan, daripada badan yang sementara ini. Kata penulis, roh pada tabi'inya adalah suci dan cenderung kepada kebaikan. Roh asal sifatnya suka kebaikan, ingin melakukan kebaikan, suka kepada perkara-perkara yang baik. Tapi persoalan dia, kenapa kadang-kala pemikiran kita, tubuh badan kita, perbuatan kita cenderung untuk melakukan perkara yang Allah tak suka, perkara yang tidak elok? Apakah sebabnya? Maka kata penulis, namun kecenderungan ke arah kejahatan adalah disebabkan oleh desakan unsur lain yang dikenali sebagai nafsu. Lalu kalaulah kita mudah untuk ditarik kepada maksiat dan dosa, bererti nafsu kita lebih kuat. Bererti nafsu kita menguasai diri. Bererti nafsu kita pada waktu itu yang kontrol kita. Sebab sebenarnya dalam tubuh badan kita ada dua benda yang kita tak nampak, dan mereka saling pada waktu itu mengajak kepada perkara yang bertentangan. Roh nak mengajak manusia melakukan benda baik, nak mengajak manusia untuk mentaati perintah Allah, nak mengajak manusia untuk meninggalkan maksiat. Lalu seseorang yang roh dia kuat, rohani dia kuat, diberikan makanan kepada roh dia, zikrullah, Al-Quran, perkara-perkara yang Allah suka, maka dia akan cenderung untuk melakukan kebaikan. Tubuh badan dia, yang dunia ini, akal pemikiran dia akan cenderung melakukan kebaikan. Sebaliknya, seseorang yang pada waktu itu cenderung untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan kemaksiatan, untuk melanggar perintah Allah, maka itu adalah kerana unsur lain yang ada dalam tubuh badan dia, yang kita pun tak nampak, yang kita pun tak tahu bagaimana bentuknya, dikenali sebagai nafsu. Lalu orang yang pada waktu itu beri makanan, perhatian kepada roh dia, insya-Allah dia akan cenderung kepada kebaikan. Orang yang beri makanan yang banyak kepada nafsu dia, dia pada waktu itu beri perhatian kepada nafsu dia, dia tunaikan segala permintaan nafsu dia, maka dia akan mudah cenderung untuk melakukan maksiat dan dosa. Maka sebab itu, di manakah kita? Itu soalan yang kita tanya kepada diri kita. Adakah kita cenderung kepada kebaikan? Mudah-mudahan roh kita adalah kuat. Ataupun kita cenderung kepada kemaksiatan, maka bererti nafsu kita adalah kuat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, ahlan-ahlan kepada semua ramai yang saya first time perasan nama, ahlan-ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Kalaulah rasa bermanfaat, kongsikan, sebar luaskan, dan pada waktu itu kita akan menjadi penyebab orang lain dapat melakukan kebaikan dan kita pun beroleh pahala. Perenggan yang kedua, kata penulis, roh mempunyai kesedaran tersendiri tentang kewujudan Allah sebagai pencipta. Roh pada waktu itu dia ada kesedaran Allah yang ciptakan dia. Ini adalah perintah Allah yang dia perlu buat. Ini adalah larangan Allah yang perlu untuk ditinggalkan. Maka kata penulis, maka kekuatan roh itu kita boleh nilai daripada sudut tahap mengenali Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dia? Beliau terangkan, semakin roh kita mengenal Allah, makin akan semakin kuat roh kita. Jika sebaliknya, bila kita kurang kenal Allah, kita pada waktu itu jauh daripada Allah, maka roh akan lemah dan mudah diganggu dan dikuasai oleh iblis dan syaitan. Roh dia adalah satu entiti yang pada waktu itu lagi kita menguatkan hubungan kita dengan Allah,
maka pada waktu itu lagilah kuat roh kita, yang kita panggil sebagai rohani. Kekuatan rohani. Kekuatan roh macam tubuh badan kita. Tubuh badan kita lagi banyak kita makan, lagi banyak kita beri perhatian, maka pada waktu itu lagi kuat tubuh badan kita. Kita tak beri makanan kepada tubuh badan kita, seseorang tu tak makan beberapa hari, tak beri perhatian pada tubuh badan dia, lemah tubuh badan dia, kotor tubuh badan dia, busuk mungkin tubuh badan dia apabila tak diberikan perhatian. Maka apakah yang menjadikan roh kuat, yang kita panggil juga sebagai rohani, kekuatan roh? Apabila lagi kuat hubungan kita dengan Allah. Apabila hubungan kita dengan Allah lagi kuat, kita lebih kenal Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih pada waktu itu menjaga hubungan dengan Allah, maka lebih kuat roh kita. Sebaliknya, apabila kita tidak berikan roh itu makanan dia, iaitu mendekatkan diri dengan Allah, mentaati perintah Allah, mengeratkan hubungan dengan Allah, maka bila roh tak dapat makanan, sama seperti tubuh badan, maka ianya akan menjadi lemah. Sehingga nafsu boleh menguasai dia, syaitan boleh menguasai dia, dan sebagainya. Maka sebab itu kata penulis buku, roh mempunyai kesedaran tersendiri tentang kewujudan Allah sebagai pencipta. Kekuatan roh itu dinilai daripada sudut mengenali Allah. Semakin roh itu mengenali Allah, dekat dengan Allah, akan semakin kuat. Jika sebaliknya, dia lemah. Dan bila roh lemah, maka mudah pada waktu itu perkara yang lain untuk menguasainya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, kita sedang membaca muka surat yang ke-39. Seterusnya penulis menukilkan daripada kitab Tajul Arus. Maka kata penulis, di dalam kitab Tajul Arus disebutkan beberapa ta'rifan. Ta'rifan maksudnya pengenalan mengenai roh. Antaranya Al-Farra mengatakan roh itu sesuatu yang mana dengannya manusia akan hidup. Tanpa roh, mati tubuh badan manusia. Tanpa roh, tidak bernyawa tubuh badan manusia. Allah tidak mengkhabarkan mengenai perihal penciptaan roh, dan Allah juga tidak memberikan ilmu mengenainya. Itu adalah di antara rahsia Allah. Itu adalah di antara urusan Allah. Kita pun tidak diceritakan begitu banyak tentang roh. Bagaimana rupa, bagaimana bentuk, di mana dia duduk di dalam tubuh badan kita, bagaimanakah, berapa usia dia dan sebagainya. Maka kata Al-Farra, Allah tak menyebut tentang penciptaannya, dan Allah tidak berikan banyak ilmu tentangnya, seperti mana ayat yang kita telah baca di dalam suratul Isra, surah yang ke-17, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, dan tidaklah kamu diberikan ilmu tentang roh illa qalila, kecuali sangat-sangat sedikit. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Definisi yang kedua tentang roh yang ada dalam kitab Tajul Arus, Abul Haytham mengatakan, roh itu adalah jiwa yang mana manusia bernafas dengannya, hidup. Manusia hidup melalui roh. Selagi mana roh ada dalam tubuh badan dia, dia boleh bernafas, dia boleh bergerak, dia boleh hidup, dia boleh bernyawa. Sebab itu bila kita tengok mayat, kenapakah dipanggil mayat? Kenapa pada waktu itu tidak lagi dipanggil manusia, tidak lagi dipanggil insan, dipanggil mayat, dipanggil jenazah? Sebab pada waktu itu rohnya sudah tiada. Dia tak boleh bergerak, dia tak boleh buat apa-apa, dia tak boleh pada waktu itu hatta mengelipkan mata. Dah tak ada apa-apa. Tubuh badan tersebut adalah sekadar mayat, adalah sekadar jenazah yang pada waktu itu tidak boleh bernafas, tidak boleh melakukan apa-apa, kerana roh sudah terpisah daripada jasad, roh sudah terpisah daripada badan. Lalu kata kata Abul Haytham, roh mengalir di keseluruhan jasad. Roh berada pada keseluruhan jasad. Jika roh keluar,
maka tidak akan bernafaslah manusia. Boleh kita simpulkan, kata beliau, bahawa roh bermakna satu jisim yang halus yang terdapat pada manusia dan juga haiwan yang masih hidup. Seperti mana manusia ada roh, haiwan juga mempunyai pada waktu itu roh. Maka adanya roh, hidupnya manusia. Tidak ada roh, matinya manusia. Tapi pelik, kita sebagai manusia yang kita berikan perhatian adalah kepada badan kita. Padahal itu adalah sekadar sarung kepada roh kita. Kita tak beri perhatian pun kepada roh kita. Kita tidak jaga pun pada waktu itu roh kita. Kita tak berikan pun makanan kepada roh kita. Sehingga selalunya roh pada waktu itu menjadi lemah sebab tidak diberikan perhatian. Lebih banyak diberikan perhatian kepada tuntutan nafsu. Lebih banyak diberikan perhatian kepada keperluan tubuh badan jismani. Tapi roh diabaikan, padahal tanpa roh mati kita. Tanpa roh tidak bermakna jasad dan tubuh badan kita. Maka kata penulis, roh ini dia tinggal dengan siapa? Roh ini pada waktu itu selalu bersama dengan siapa? Kata penulis, roh kita bersama dengan para malaikat, bersama dengan Nabi, Rasul, serta bersama dengan roh orang-orang yang baik. Kita tidak mengenal apa itu kegelapan. Ini adalah sebelum kejadian tubuh badan, sebelum roh dimasukkan ke dalam tubuh badan. Kita tidak mengenal apa itu kegelapan dunia. Manusia ketika mana asalnya adalah roh, dia tidak mengenal maksiat dosa. Dia tidak mengenal makanan yang kita makan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kemudian Allah ingin menguji roh-roh ini untuk melihat siapakah di kalangan roh-roh tersebut yang akan mempunyai amalan yang baik. Maka asalnya roh dia bersama dengan para malaikat, bersama dalam suasana yang baik ketika mana berada di alam roh. Tapi Allah nak uji roh. Allah nak menguji pada waktu itu roh. Maka pada waktu itu Allah hantarkan roh ke dunia di dalam tubuh badan yang sementara. Dan pada waktu itu roh mula diuji adanya unsur nafsu. Roh mula diuji pada waktu itu adanya suasana dunia. Roh mula diuji pada waktu itu berpisah daripada suasana yang baik, berada pada suasana yang dia kena buat pilihan. Maka seperti mana firman Allah di dalam suratul Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayah, adanya kehidupan dunia yang mana ada padanya kehidupan dan kematian. Apakah tujuan Allah menjadikan dunia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak menguji siapakah di antara kamu yang kekal pada waktu itu berterusan melakukan amalan yang terbaik. Allah nak menguji manusia. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Perenggan yang terakhir, muka surat yang ke-40. Maka kata penulis, kenapa Allah tak uji manusia di alam roh? Atiyah, tak apa, biar ada. Selagi mana dia tak kacau stand, biar ada. Stand tak boleh usik tau. Duduk situ aja. Okey. Maka kata penulis, ujian Allah nak tengok pada waktu itu manusia roh akan berlaku baik ataupun sebaliknya di dunia. Maka kata penulis, ujian itu tidak boleh dilakukan di alam roh. Maka Allah menurunkan roh. Nak datang balik, tadi nak pergi. Allah kata semua. Ini pun roh baru ada dalam badan dia. Baru 10 bulan roh dalam badan dia. Atiyah sebelum ni duduk dengan roh malaikat ke? Ingat? Ke lupa? Tak ingat apa-apa? Lalu ini roh dia masih kecil. Sebab itu roh dia masih baru kat dunia. Roh dia masih baru kat dunia. Maka sebab itu dia baik sahaja. Baru kat dunia. Tapi lama kelamaan bila dah ada kawan, dah ada teman, dah ada suasana, kita tengok roh yang baru datang ke dunia baik. Dia pada waktu itu tak ada nak berdendam. Tak ada nak berdendam dengan sesiapa.
Kalaulah contoh saya marah dia tak ada berdendam. Kalaulah contoh pada waktu itu siapa pun ambil dia mungkin pergi. Sebab roh dia masih baik. Roh dia baru datang ke dunia. Tapi ketika mana roh pada waktu itu dah lama di dunia, dah mengenal banyak benda, dah mula lupa, maka datangnya hasad, datangnya dendam, datangnya sombong, datangnya. Macam ni pada waktu tu dia okey. Pada waktu tu roh masih baru berapa bulan dekat dunia? 10 bulan. Belum lagi ada unsur-unsur pada waktu itu yang tak baik. Moga kekal baik insya-Allah. Yang tu akak-akak dekat TikTok, yang ni dekat Facebook. Okey dah habis nak mengajar? Dah cukup lambai, lama ni lambai. Cukup. Okey. Tinggal lagi 9 minit je. Pergi dekat kakak. Okey, bye-bye semua. Okey dah. Bawa dia dekat bilik lain. Okey. Kita ceritakan tentang roh. Okey. Maka kata penulis, ujian yang Allah nak berikan kepada roh kita. Roh tu sebenarnya kita lah. Allah tidak lakukan di alam roh. Jadi Allah menurunkan roh itu ke satu peringkat lain yang disebut alam dunia. Lalu roh dimasukkan ke dalam perut seorang wanita, seorang ibu, yang mana roh akhirnya mempelajari sedikit demi sedikit tentang kegelapan. Roh belajar tentang kegelapan. Roh belajar tentang benda yang tak elok. Roh belajar tentang dosa. Roh belajar bagaimana nak melawan perintah Allah. Roh belajar. Sebab itu, kalaulah seorang ibu bapa yang jaga suasana, dia jaga anak dia, pada waktu tu dia mungkin boleh pada waktu itu kawal anak dia sehingga usia belasan tahun mungkin. Tapi akan tiba masa yang anak dia akan berpisah daripada ibu bapa. Tetap anaknya pada waktu itu dengan ilmu yang dia ada, kekuatan roh yang dia ada, dia perlu membuat keputusan sendiri. Perlu membuat keputusan sendiri. Maka roh belajar daripada alam rahim lagi dia belajar. Ketika mana dia sedang membesar, macam Atiyah tadi sedang membesar, dia belajar tentang kegelapan. Dia belajar tentang makanan. Dia belajar tentang sebagainya. Apa yang dia perlukan pada waktu itu di dalam kandungan ibu dan juga dunia. Kata penulis pada muka surat yang ke-41, maka bila kita faham tentang alam roh, walaupun tak banyak ilmu yang kita tahu, kita faham tentang proses kenapa Allah uji roh dan diletakkan di dunia, di dalam jasad yang sementara untuk menguji dia. Oleh itu, kestabilan roh menjadi tuntutan utama di dalam kehidupan seseorang. Yang perlu diberi perhatian adalah roh dia. Yang perlu untuk dia kuatkan adalah roh dia. Yang perlu untuk dia fokuskan adalah roh dia. Kerana ianya menjadi titik tolak kepada pembentukan emosi dan tingkah laku yang stabil. Seseorang yang kuat roh dia, insya-Allah stabil emosi dia. Seseorang yang pada waktu itu lemah roh dia sebab hubungan dia dengan Allah ataupun pada waktu itu kepercayaannya kepada Allah, bila lemah roh seseorang, maka anasir-anasir luar akan mudah pada waktu itu nak merosakkan emosi dia, nak mengganggu gugat emosi dia, nak pada waktu itu membinasakan emosi dia. Sebab itu kata penulis, rohani ada kaitan yang kuat dengan pembentukan emosi seseorang. Sekiranya emosi seseorang individu itu terganggu, maka gangguan itu juga akan berlaku dalam rohnya. Dengan kata lain, kelemahan roh dapat melemahkan emosi seseorang tersebut. Maka bila lemahnya roh, maka akan ada sedikit sebanyak kesan kepada kestabilan dan gangguan emosi seseorang tersebut. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Muka surat yang ke-42. Maka tadi kita dah belajar dah tajuk tentang ar-ruh. Apakah roh itu secara ringkas? Apakah kaitan roh dengan emosi kita? Apakah kaitan roh untuk dia menjadi kuat ataupun lemah? Apakah roh dengan tubuh badan kita?
Apakah definisi yang telah dikongsi oleh Al-Farra, oleh Abul Haytham dan sebagainya? Maka pada muka surat yang ke-42, penulis buku nak membawa kita kepada tajuk perjanjian di alam roh, yang mana diberikan tajuk perjanjian yang dilupakan. Kita dah lupa perjanjian ini. Kita tidak lagi ingat tentang perjanjian ini. Maka apakah maksud perjanjian yang dilupakan? Maka kata penulis pada muka surat yang ke-42, masihkah engkau ingat suatu ketika dahulu engkau pernah membuat satu perjanjian? Kita kadang-kala perjanjian kita dekat dunia ni pun kita lupa. Perjanjian dengan anak-anak kita abaikan. Perjanjian dengan orang yang kita berjanji kita lupakan. Maka kata penulis, sebenarnya kita pun ada pernah satu buat perjanjian yang besar. Perjanjian di alam roh. Perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perjanjian yang kita dah buat tapi kita abaikan, kita lupakan. Kata penulis, ya, engkau telah berjanji dengan pencipta, dengan Allah. Ketika itu engkau masih belum lagi dilahirkan di dunia yang fana. Fana maksudnya sementara. Dan engkau telah bersaksi kepada Tuhan engkau. Kita ada perjanjian dengan Allah. Di alam roh yang kita dah lupa. Kebanyakan daripada kita tak ingat apa-apa pun yang berlaku di alam roh. Padahal kita dah ada, dah wujud, dah diciptakan sebelum dilahirkan ke dunia lagi. Bahkan apa yang berlaku di alam rahim pun kita tak ingat. Apa yang berlaku pada permulaan kehidupan waktu bayi, waktu semasa kecil pun kita lupa. Itulah manusia, cepatnya lupa. Summiyal insanu linnisyan, dinamakan insan kerana nisyan, kerana cepatnya manusia itu lupa. Maka Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang perjanjian yang dilupakan. Firman Allah di dalam suratul A'raf, pada ayat yang ke-172, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh akhadha, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu telah mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun daripada tulang belakang mereka. Manusia dilahirkan turun-temurun. Dan Allah jadikan mereka sebagai saksi terhadap diri mereka sendiri. Sambil Allah bertanya dengan firman-Nya, Alastu birabbikum? Wahai manusia, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka Allah ambil perjanjian daripada setiap anak Adam, daripada setiap manusia. Dan di alam roh lagi Allah ingatkan, Allah tanya, siapa Tuhan? Bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka semua roh pada waktu itu, roh yang belum lagi mengenal kegelapan dunia, roh yang belum lagi mengenal dunia, qalu bala, semua roh menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami. Syahidna, dan kami bersaksi. Ini perjanjian kita dengan Allah. Kami bersaksi bahawa engkau adalah Tuhan kami. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang demikian supaya engkau tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberikan peringatan tentang hakikat ini. Maka sebenarnya kita dah berjanji, kita telah menjadi saksi untuk diri sendiri. Kita pada waktu itu telah membuat perjanjian dengan Allah bahawa kita akan sentiasa ingat Allah adalah Tuhan kita. Kita akan sentiasa ingat yang kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun malangnya, inilah perjanjian yang dilupakan. Bila roh telah mula mengenal kegelapan, bila roh telah mula mengenal erti kemaksiatan, bila roh diuji pada waktu itu dengan dunia, dan ada pula anasir-anasir seperti nafsu, syaitan yang mengajak untuk melawan Allah, maka ada sebahagian roh yang pada waktu itu gagal dalam ujian dan lupa akan perjanjian mereka dengan Tuhan. Sebab itu Allah ingatkan supaya kamu pada hari akhirat kelak jangan berkata, sesungguhnya kami lalai, kami leka, kami alpa. Inna kunna an hadha ghafilin. Kami lupa ya Allah.
Maka sebab itu didatangkan peringatan melalui para nabi, melalui Al-Quran, melalui program-program yang dibuat supaya kita ingat balik perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita akan sambung muka surat 44 esok. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian buku, boleh tekan link yang berada di ruangan komen ataupun nak hadiahkan kepada sahabat dan teman yang lain. Mudah-mudahan dapat membantu, insya-Allah. Kita jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran. Minta maaf pagi tadi tak sempat nak buat, ada beberapa urusan, ada juga majlis pernikahan. Kita jumpa esok insya-Allah jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku, boleh tekan link yang berada di ruangan komen dan juga yang berada di TikTok insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.